Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sekali lagi untuk kita lanjutkan pelajaran kita, perbincangan kita berkenaan dengan tafsir surah At-Taubah. Jadi ini kali kedua lah, okay. Dalam tahun ni kita terpaksa hentikan buat beberapa ketika kerana pandemik COVID-19 ni. Jadi alhamdulillah hari ni kita dapat sambung balik perbincangan kita seperti biasa. Jadi insya-Allah kita akan sambung ayat yang ke-61, yalah, 61. Insya-Allah kita akan baca dulu ayat yang ke-61 surah At-Taubah. Kalau dalam nota tu muka surat, dalam terjemahan yang kita ada tu muka surat 196. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Dan di antara mereka orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan Nabi mempercayai semua apa yang didengarinya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih. Mereka bersumpah kepadamu, yakni dengan nama Allah, untuk menyenangkanmu, padahal Allah dan Rasulnya lebih layak untuk mereka mencari keredaannya jika mereka orang-orang mukmin. Tidakkah mereka, yakni orang munafik, mengetahui bahawa barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah baginya. Dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar. Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah memperolok-olok terhadap Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takutkan itu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, nescaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bergurau senda dan bermain-main sahaja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu memperolok-olokkan? Tidak perlu kamu meminta maaf kerana kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebahagian daripada kamu kerana telah bertaubat, nescaya kami akan mengazab golongan yang lain, kerana sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu membuat dosa. Jadi itu beberapa ayat daripada surah At-Taubah yang baru kita baca saat ini. Jadi ayat yang ke-61 ni ada kesinambungan dengan ayat-ayat sebelum. Sebelum ni beberapa sebulan lepas, sebulan lebih lepas kita membincangkan berkenaan dengan perangai-perangai huduh lah, sikap-sikap yang buruk yang Allah Subhanahu Wa Taala tonjolkan di dalam Al-Quran berkenaan dengan orang munafik, sikap-sikap orang munafik. Jadi dalam ayat sebelum ni, iaitu dalam ayat yang ke-58 itulah hak jelasnya, Allah Taala memperlihatkan bagaimana mereka orang munafik mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab pembahagian harta zakat ni, dalam bab membahagikan harta. Jadi mereka mencela perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bagi mereka tidak adil. Tapi kalau Nabi beri ke mereka, mereka suka pula. Mereka suka pula. Sedangkan ketentuan orang yang menerima zakat itu adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam ayat yang ke-60 tu disenaraikan orang-orang yang layak mendapat zakat, fuqara, masakin, amil, orang-orang yang muallaf dan lain-lain lagi, itulah yang selayaknya menerima zakat. Jadi dalam ayat yang ke-58 itu
cerita bagaimana mereka mencela perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Nabi yang dicela oleh mereka. Dalam ayat yang ke-61 ni Allah Taala teruskan lagi. Dan beberapa ayat selepas ni Allah Taala menyebutkan lagi beberapa sifat-sifat buruk orang munafik. Sifat-sifat buruk orang munafik. Jadi surah surah At-Taubah ni selain daripada nak cerita berkenaan dengan peperangan Tabuk, surah ni juga surah pendedahan. Surah pendedahan, pembongkaran. Okey. Sebab tu ulama selain setengah-setengah ulama menyebutkan selain nama surah ni At-Taubah, surah ni juga digelar sebagai Al-Fadhihah. Fadhihah ni pembongkaran, pendedahan. Pendedahan ke apa? Pendedahan terhadap isi hati orang munafik yang zahirnya mereka menyatakan keimanan, tapi dalam hati tu apa sebenarnya yang terkandung dalam hati tu kita tak tahu, kecuali melalui pemberitahuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu semua disebutkan dalam surah At-Taubah ni. Jadi banyak sebelum ni dan sekarang ni juga ayat yang ke-61 ni. Ayat yang ke-61 ni. Jadi ceritanya, ceritanya ada dari kalangan orang munafik tu menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata. Jadi kata-kata mereka ni cara mereka menyakiti Nabi ni dari segi sifat Nabi pula. Kalau sebelum ni mereka mencela perbuatan Nabi, dalam ayat 61 ni mereka mencela sifat Nabi. Batai tubuh Nabi tu mereka sentuh. Jadi mereka kata Nabi ni uzun. Uzun. Uzunu ni maksud dia telinga. Uzunun. Lagu mana Nabi ni telinga? Ya, Nabi ni telinga. Maksudnya bagi mereka Nabi ni serupa dengan telinga. Telinga ni lagu mana? Dengar belaka, okey? Dia boleh dengar belaka. Ikutlah bunyi gapo sekalipun, suara siapa sekalipun, okey. Percakapan ke, perbualan ke, apa-apalah. Okay. Kalau dalam jarak tertentu, maka dia akan dengar. Hak dusta ke, hak betul ke, dia dengar belaka. Pelawak ke, apa dia dengar belaka. Telinga, sifat dia. Lepas tu, otak pula dia akan tapih lah. Maklumat-maklumat yang masuk melalui telinga tu. Jadi Nabi ni mereka kata uzun, telinga. Serupa dengan telinga. Yang ni dengar belaka orang ayat. Kita kata, lurus lah. Okay. Kita kata, bendul. Sedangkan dia tu Nabi Rasulullah memimpin manusia, bukan memimpin sesuatu bangsa, sesuatu negara. Dia ni mari sebagai utusan Allah, nak pimpin manusia. Tak okeylah lagu ni Rasulullah. Jenis-jenis dengar belaka, okey. Tidak kata teliti dulu ke, dak. Jenis mudah percaya. Percaya semua yang didengarnya. Itu kata-kata mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa Allah Taala sebut waktu ayat ni? Waktu ayat ni dia ada latar belakang dia lah. Dia ada latar belakang dia. Siapakah di kalangan orang munafik hak kata lagu tu? Ada cerita dia sebenarnya. Ada cerita dia. Seperti mana disebut kes sini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ulama tafsir dari kalangan sahabat, dia kata inna jama'atan minal munafiqin dzakarun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma la yanbaghi minal qaul faqala ba'dhum la taf'alu fa inna nakhafu an yablughahu ma naqul faqala al-Jallas ibn Suwaid ibn Samit bal naqul ma syi'na thumma nadhhabu ilaihi wa nahlifu anna ma qulna fayaqbilu qawlana innama Muhammadun udhunun sami'ah. Dia kata, Ibnu Abbas kata, ini dia meriwayatkanlah bahawa ada sekumpulan orang munafik duk sebut benda-benda tak molek lah. Benda-benda tak molek, duk cela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu adalah di kalangan mereka tu hak kata, jangan duk cela, duk sebut benda-benda lagu tu, okey. Jangan, tu bukan gapo, bukan ayat dia ni beriman dengan Nabi, tidak. Jangan, itu takut. Takut dia kata, takut siapa dia.
Takut siapa kau Nabi, takut siapa kau Muhammad, naya kita. Bukan jangan tu nak ayat Muhammad tu baik juga dak. Tidak, sekadar tu. Disebabkan takut siapa kau Muhammad. Jadi lalu adalah seorang ni nama dia Al-Jallas bin Suwaid bin As-Samit, orang munafik. Al-Jallas nama dia. Dia kata ikut kita boleh kata gapo kita nak, okey. Bal naqul ma syi'na. Ikut kita nak kata gapo pun. Okey. Lepas tu kita pergi lah dekat dia. Kita pergi jumpa Muhammad. Kita pun supoh lah. Nahlif anna ma qulna. Kita supoh. Kita tak royak pun, okey. Walaupun kita royak dah. Tapi kita pergi jumpa Muhammad, kita pun bersumpah depan dia. Kita tak royak pun gitu. Pelawak belaka tu. Lalu dia pun kata, Al-Jallas tu kata, Muhammad akan terima kata-kata kita. Sebab apa? Sebab Muhammad ni udhunun. Jenis dengar belaka, kan? Jenis belaka. Jenis belaka. Orang kata gitu pun kata gini pun gitu. Jadi itu satu bentuk penghinaan terhadap sifat kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sebab Allah Subhanahu wa taala waktu ayat ni. Ada lagi beberapa hadis lain cerita lebih kurang ni lah. Lebih kurang ni. Orang munafik duk kata huduh ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila gitu Allah Subhanahu wa taala jawab. Allah Subhanahu wa taala jawablah kata-kata huduh yang mereka yang mereka duk sebut-sebut tu. Jadi Allah Ta'ala kata, Qul udhunu khairin lakum. Katakanlah, udhunu khairin lakum. Pendengaran yang penuh kebaikan untuk kamu. Untuk kamu. Yakni, sifat Nabi yang udhun tu sebenarnya baik untuk kamu. Sebenarnya baik untuk kamu. Sifat Nabi yang jenis dengar belaka tu sebenarnya baik untuk kamu. Baik lagu mana? Ayat seterusnya tu dia akan menjelaskan. Baik tu dia kata sebab Nabi ni beriman dengan Allah. Yakni dia membenarkan ajaran ataupun wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mempercayai orang-orang mukmin. Percaya kepada orang-orang mukmin. Percaya pada orang mukmin itu bermaksud percaya kepada orang beriman yang ikhlas dari kalangan muhajirin dan ansar, tidak selain mereka. Kerana demo-demo tu orang mukmin itu beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rahmatul lil ladzina amanu minkum. Dan Nabi itu ini Allah Taala nak buktikan bahawa baik sikap Nabi yang uzun, yang dikatakan uzun itu sebenarnya baik untuk kamu wahai orang munafik. Allah Taala kata lagi rahmatun lil ladzina amanu minkum, dan sifat Nabi itu rahmat bagi orang yang amanu minkum, bagi orang yang beriman dari kalangan kamu. Beriman sini maksud dia, amanu sini azharal iman, yakni menyatakan keimanan, padahal hak dalil tu munafik. Jadi rahmat kepada orang munafik. Rahmat ke mana? Rahmat ke mana? Rahmat ke mana? Rahmat maksud dia sini yakni Nabi menerima keimanan kamu hak zahir tu. Sebab itulah bila mereka pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan alasan untuk tidak menyertai peperangan, Nabi terima. Sebab zahirnya Nabi pakai hak zahir. Nabi kira hak zahir. Padahal Nabi tahu, Padahal Nabi tahu. Dan Nabi tidak membongkar rahsia-rahsia mereka. Nabi tidak bongkar rahsia mereka. Bila mereka pergi jumpa dengan Nabi, mereka royak gini, Nabi terima. Jadi Allah Ta'ala kata itu rahmat kepada kamu. Rahmat kepada kamu. Walaupun kamu kata itu uzun, tapi sebenarnya itu rahmat. Itu rahmat. Sebab kalau Nabi dedahkan selalu bahawa kamu ni kufur, tak ada dah lah, tak ada peluang dah lah kepada kamu untuk taubat kau lepas tu kau lagu mana, tak ada. Dan kamu akan diperlakukan seperti orang-orang musyrikin, orang kafir yang diperangi oleh Nabi
daripada sahabat. Jadi itu maksud baik. Kita kata uzun, dengar kata, dengar cahaya belaka tu, itu baik untuk kamu. Bukan kata tak molek dak. Kamu buktinya kamu boleh balik, kamu boleh selepas kamu kamu menyatakan alasan palsu, kamu boleh gimari bebas. Itu maksud rahmat. Rahmat tu macam satu bentuk kita kata sindiran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala jawab celaan mereka dengan sindiran. Allah Taala kata baik, baik untuk kamu, okey. Dan rahmat untuk kamu. Rahmat ke mana? Lagu tadi lah. Lagu tadi. Mana Allah Nabi tidak dedahkan selalu isi hati kamu tu. Isi hati kamu tu. Bahkan Nabi menganggap kamu secara zahirnya sama juga dengan sahabat-sahabat dia hak lain hak beriman. Pergi perang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Allah Taala kata rahmat. Maknanya itu satu bentuk sindiran. Itu satu bentuk sindiran. Dan ulama kata ayat ni menunjukkan bahawa diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada orang munafik, yakni diam tu maksudnya Nabi tidak bongkarkan selalu. Nabi tidak bongkarkan selalu rahsia dalam hati orang munafik itu kerana dua hikmah. Satu hikmah dia nak buka peluang, nak biar walaupun mereka mari tu dengan sumpah palsu, Nabi tetap terima. Satu sebab apa? Sebab nak buka, nak biarkan mereka ni masih lagi ada peluang untuk kembali taubat, untuk kembali bersihkan diri dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh-sungguh. Itu peluang hakikatnya. Sebab itulah Allah Taala kata rahmat. Rahmat. Sebab itu peluang untuk mereka untuk beriman sungguh-sungguh dengan Nabi. Itu sebab tu Nabi buat terima. Cahaya, okey, uzun. Uzun. Cahaya. Walaupun itu satu bentuk kita kata celaan, tapi baik untuk kamu. Dan lagi hikmah dia iaitu untuk menjauhi, kita kata apa? Orang kafir ni ambil peluang eksploitasi ke atas orang munafik. Kalulah Nabi dedahkan selalu. Kalulah Nabi dedahkan selalu bahawa orang munafik ni tidak beriman, kufur hakikatnya sebenarnya, maka boleh bunuh. Demo-demo tu. Jadi kalau Nabi buat tindakan lagu tu, kalau terbunuh sungguh orang munafik, itu satu kemenangan moral kepada orang musyrikin. Dia akan kata Muhammad membunuh orang yang beriman dengan dia. Lagu mana ni? Dia nak ajak orang supaya beriman dengan dia, sedangkan dia telah bunuh. Dia sendiri telah membunuh orang yang menyatakan keimanan kepada dia. Jadi satu boleh peluang besar kepada orang kafir untuk menyatakan ajaran Muhammad ni ajaran yang tak betul. Kamu jangan beriman, masuk Islam. Sebab akibat dia tengok supaya orang puak-puak tu, puak-puak sahabat-sahabat dia sendiri dibunuh oleh dia, padahal orang tu orang munafik. Jadi dia boleh putar. Dia boleh pusing. Itu. Jadi itu hikmah dia. Itu ulama kata hikmah dia dua perkara tadi. Jadi sebab itulah Allah Taala kata rahmat. Rahmat bagi orang-orang yang menyatakan keimanan, menzahirkan keimanan dari kalangan orang munafik. Dari kalangan orang munafik. Jadi Allah Taala jawab, celaan tadi, dengan sindiran. Celaan orang munafik dengan sindiran. Dengan sindiran. Hakikatnya hak mu kata hak mu kata betul tu, hak mu kata belaka tu sebenarnya baik. Itulah talian hayat kamu, Kalau Nabi dedahkan bahawa mu ni kafir, mati selalulah kamu. Itu peluang untuk kamu tu boleh bertaubat. Untuk peluang untuk kamu boleh bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Belai-belai duk celah orang tak khabar. Kita tu duk gatung. Duk gatung dengan orang. Duk ketakutan hakikatnya, Berani kot belakang, kata kot belakang lah. Dalam ayat selepas ni boleh tengok betapa orang munafik ni sangat-sangat ketakutan.
sangat-sangat dayus lah kita kata kan. Sangat-sangat dayus. Kecek kat belakang sama-sama dia je. Okay, depan baik, depan molek. Tak berani nak menzahirkan kekufuran itu. Seperti orang kafir lain, bukan setakat boleh zahirkan kekufuran, lawan pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Itu maksud itu jawapan Allah Subhanahu wa taala terhadap respon Allah Subhanahu wa taala terhadap celaan orang-orang munafik tadi. Jadi mereka serai pribadi Nabi. Tak pandai, tak puas hati dengan tindakan Nabi, mai serai pribadi pula. Serai pribadi pula. Sebab pemimpin, mana-mana pemimpin, kalau kita kata dia ni jenis kita kata jenis belaka, itu satu benda hak memalukan lah. Tidak meyakinkan kita sebagai pengikut. Pemimpin kita ni jenis betul pasal dak ikut orang kata, ikut orang kita pun jadi malulah juga kan. Malulah juga. Dia nak biar ada pendirian. Biar boleh buat keputusan tu dengan teliti lah. Tidak kata belaka. Barulah pengikut ni yakin. Jadi itu. Walaupun nampak macam mereka tidak guna perkataan-perkataan yang berat-berat ke sini. Tidak kata berat-berat ke, tapi bagi pemimpin perkataan udhu ni satu bentuk hinaan yang besar, yang serius. Itu. Lepas tu akhir sekali Allah Taala kata wallazina yu'dzuna rasulullah lahum adzabun alim. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapat azab yang pedih. Mereka akan mendapat azab yang pedih. Disebabkan lidah mereka dan tangan mereka, tindakan mereka menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyaklah. Ini termasuk salah satu bentuk yang mereka buat. Dalam ayat-ayat sebelum ini pun banyak dah. Cara-cara tindakan-tindakan mereka ambil untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Allah Taala kata mereka akan mendapat azab yang pedih, bermakna Allah Taala secara tidak langsung memberitahu kita bahawa mereka ni orang kafir. Mereka ni orang kafir. Yang menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran hak sebenarnya. Menyembunyikan kekafiran. Itu. Lepas tu berkenaan dengan kita kata menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah semua bentuk semua bentuk penghinaan, semua perkara hak menyakiti Nabi ni akan dikira sebagai kufur? Semua orang hak menyakiti Nabi ni akan jadi kafir secara automatik ke? Ataupun lagu mana? Apa hukum seorang itu menyakiti Nabi? Menyakiti Nabi lagu mana hak dikatakan kufur? Dia ada ke tidak perbuatan lain hak dikatakan menyakiti Nabi tapi tidak sampai ke tahap kufur? Ada ke tidak? Jadi ulama bagi dua berkenaan dengan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama bahagikan hukum kepada dua. Satu, yang mana menyebabkan seorang itu jadi kufur. Jadi kufur dengan sebab menyakiti Nabi. Yang kedua, seseorang itu perbuatan menyakiti Nabi itu hanya tahap haram sahaja. Maknanya dosa lah kalau buat. Tapi tidak sampai ke tahap kufur. Jadi hak pertama tu, hak jadi kufur tu, lagu mana bentuk dia? Iaitu menyakiti apa-apa perkara yang berkait dengan risalah. Kenabian hak Nabi bawa. Risalah. Mempertikaikan batin tubuh Nabi, mempertikaikan risalah kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hak jadi kufur. Seperti orang munafik sinilah. Seperti orang munafik sini, mereka memperli, menghina peribadi Nabi, menghina tindakan Nabi. Sebenarnya mereka buat tu sebab mereka tolak, mereka menafikan risalah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Dan kalau seseorang itu menyakiti Nabi, dari segi mengambil kira dia tu sebagai manusia, dari segi kemanusiaan dia,
Dari segi kemanusiaan dia tidak kufur lagi. Seperti mana dalam ayat Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala pesan kepada sahabat-sahabat di permulaan Islam, yang mana sebelum tu mereka agak kurang beradab. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suara kamu melebihi, mengatasi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu tidaklah tidak kata menolak, melawan ajaran Nabi, tidak. Cuma dari segi adab. Dari segi adab. Hak ini khusus dengan para sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi adakah kufur? Tidak. Kalau setara tu, itu baru, itu hanya hukumnya haram. Tidak sampai pada kufur. Tidak sampai kepada kufur. Pahala ni banyak, banyak bentuk kita kata izat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun batin tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada dah, tetapi ajaran dia, ajaran dia, risalah dia sampai hari ni orang yang tak puas hati, orang yang tak suka, memperlekehkan, menghina. Dia buat karikatur, dia buat lukisan, dia buat macam-macam. Orang kafir buat macam di Perancis, di mana-mana, atas nama kebebasan bersuara. Baru 2-3 sebulan lepas, 2 bulan lepas, gagal hak di berlaku rusuhan tu, seorang padri, orang Kristian hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kena pacu. Seorang orang Islam lah, orang Islam daripada sebelah Rusia kat nunu lah. Pacu pergi serai dia, pacu tekak, mati. Lepas tu berlaku pula beberapa kes selepas tu. Kita walaupun kita tidak sokong perbuatan kita kata ekstrim lah, kita kata tapi itulah akibat daripada menghina Nabi, mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi tak ada dah, tapi ajaran dia sampai hari ni setengah-setengah pihak tu menghina. Tetap berlaku. Jadi sama juga mereka akan mendapat azab yang pedih. Sebab perbuatan menghina Nabi ni tak akan keluar daripada orang Islam. Hanya orang yang tidak beriman sahaja yang akan melakukan perbuatan tersebut. Itu. Kita tidak sokong sama sekali perbuatan ekstrim tu. Tapi itulah, mana-mana sekalipun, mana-mana pun, bila orang yang kita hormat dihina, itulah reaksi dia. Tak apalah. Lepas tu ayat yang ke-62 ni, sambungnya lagi kepada cerita Allah Ta'ala membongkarkan perangai-perangai huduh orang-orang munafik, yang mana mungkin pada zaman tu, mungkin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak semua orang tahu, tidak semua orang tahu pada awal-awal tu. Tetapi bila ayat ni turun, sampai akhir zaman orang boleh baca, orang boleh tengok, orang boleh tahu, boleh kenal lagu mana mereka ni bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala kata, yahlifuna billahi lakum. Mereka bersumpah dengan Allah kepada kamu, bersumpah dengan nama Allah kepada kamu. Yakni kamu sini maksud dia kepada orang-orang mukmin, kepada sahabat lah, kepada para sahabat yang telah turut serta bersama Nabi ke perang Tabuk. Jadi disebabkan orang-orang mukmin mempertikaikan, mempersoalkan kenapa mereka memberikan alasan-alasan yang tidak munasabah, yang tidak munasabah untuk untuk tidak turut serta tu. Jadi untuk melegakan, untuk memuaskan hati orang mukmin, para sahabat, mereka bersumpah dengan nama Allah, lirudukum. Jadi mereka sumpah mereka tu untuk menyenangkan hati, kamu. Padahal sumpah-sumpah tu sebenarnya penipu sahaja. Itu dia pada mulut sahaja. Pada mulut sahaja, hakikatnya tidak pun. Mereka bersumpah dengan Allah bahawa ayatnya mereka ni beriman lah. Tidak kata munafik ke apa ke, tidak.
Jadi sekadar untuk menyenangkan hati para sahabat. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala nak cerita sumpah ni perkara biasa bagi orang munafik, bagi orang hak talam dua muka ni. Sumpah ni jadi benda sahih, bagi sahih untuk menutup kemunafikan mereka tu. Jadi mereka terpaksa lah bersumpah. Padahal sumpah-sumpah ni dalam kehidupan biasa, dalam kehidupan orang biasa, orang tidak munafik ni, dia tidak akan bersumpah kecuali untuk urusan-urusan penting. Sumpah-sumpah ni untuk urusan-urusan besar. Benda-benda besar sahaja baru orang bersumpah. Orang bagi saksi dalam kes-kes di mahkamah dan seumpamanya, barulah bersumpah. Dalam kehidupan biasa tidak perlu nak bersumpah ke. Lepas tu sumpah pula bersumpah pada para sahabat. Apa guna bersumpah pada para sahabat? Kita nak buktikan ke apa? Kita nak buktikan bahawa sahabat tu siapa? Pemerintah ke? Pihak berkuasa ke? Tidak. Dia bersumpah. Menyatakan sumpah pada para sahabat. Sebab kita budak-budak sumpah biasa, kecek sumpah biasa, tak ada faedah ke? Tak ada faedah. Jadi mereka ni dia sumpah dengan para sahabat. Jadi tak ada sebab lain. Tak ada sebab lain. Sumpah tu hakikatnya untuk menyenangkan hati sahaja. Untuk menyenangkan hati para sahabat saja. Sebab itulah Allah Ta'ala kata wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh. Sedangkan Allah dan Rasulnya lebih berhak, lebih layak untuk mereka mencari redanya. Jadi mencari redha dengan orang, dengan manusia, tak ada faedah. Tak ada faedah. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala kita kata menolaklah sumpah mereka, mempertikaikan sumpah mereka dengan mengatakan Allah dan Rasulnya lebih layak. Lebih layak untuk mereka mencari keredaan. In kanu mu'minin, sekiranya mereka beriman. Yang maknanya kalau beriman tak akan berlaku perbuatan sumpah dengan manusia, tak akan berlaku. Sebab orang beriman, sumpah mereka hanya kepada Allah dan Rasulnya. Itu. Jadi bersumpah dengan manusia ni, itu buktilah bahawa mereka ni ada masalah. Ada benda hak mereka nak susut, hak mereka bimbang-bimbang sangat, benda tu akan terbongkar, akan terdedah kepada khalayak ramai. Jadi sebab tu mereka bersumpah. Jadi perbuatan sumpah ni rentetan lah daripada sikap akibat daripada kemunafikan mereka, nak susut. Nak susut hak duk dalam hati tu. Payah. Kalau kita hidup dalam atas dunia ni talam dua muka scammer jadi scammer jadi scammer, kau jadi gapo payah kat lah payah kat lah. Kita kena berlaku setiap masa. Setiap masa kena cari kaedah untuk tutup penipuan kita, pemalsuan kita. Payah kat lah. Itu. Lepas tu ayat yang ke-63 tu, itu pun satu bentuk satu bentuk pendedahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang yang munafik ini. Jadi Allah Taala kata, alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulah. Tidakkah mereka tahu bahawa sesiapa yang yuhadid ni yakni memerangi Allah, menentang Allah dan Rasulnya. Jadi menentang Allah lagu mana? Menentang Rasulullah lagu mana? Sedangkan mereka bukan berpihak, bukan menyertai pihak musuh. Tidak. Bahkan sebahagian mereka menyertai juga peperangan itu. Ada juga beberapa orang dari kalangan mereka. Ada juga dalam peperangan sebelum ni pun turut serta juga. Ada. Jadi lagu mana mereka ni memerangi Allah dan Rasulnya dengan cara tak adil lah. Dengan kemunafikan mereka. Jadi penentangnya secara senyap-senyap. Secara dalaman. Sebab itulah dalam ayat sebelum-sebelum ni dalam ayat sebelum-sebelum ni, ayat yang ke-60 tu ataupun ayat yang ke mana?
Allah Ta'ala cerita, Allah Ta'ala tidak suka. Allah Ta'ala tidak suka mereka turut serta dalam peperangan itu. Molek dah. Molek dah mereka tak pergi tu. Sebab apa? Sebab kalau mereka pergi pun mereka akan memecah belahkan. Mereka akan memecah belahkan pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang ke-46 tu Allah Taala kata walau aradul khuruj la'addu lahu uddah walakin karihallahum bi'athahum. Allah Taala benci keberangkatan mereka. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Kalau mereka keluar sekali dengan kamu, mereka tidak akan menambah apa-apa untuk kamu kecuali kekacauan. Sebab mereka akan berusaha pergi ikut celah-celah pasukan tentera Islam untuk menimbulkan kekacauan, menimbulkan perpecahan dengan menyebarkan berita-berita palsu dan seumpamanya. Jadi itu bentuk penentangnya mereka terhadap Allah dan Rasulnya, walaupun tidak mengangkat senjata, tetapi kemunafikan yang tersimpan dalam hati itu menzahirkan perbuatan-perbuatan yang hakikatnya menentang Allah dan Rasulnya. Kalau Rasul itu jelaslah, sebab mereka menghina Nabi, membantah tindakan Nabi. Itu semua menunjukkan penentangan terhadap Allah dan Rasulnya. Fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha. Dia sesungguhnya orang munafik tadi, orang yang menentang Allah dan Rasulnya, dia akan mendapat baginya neraka Jahannam, yang mana dia kekal di dalamnya. Dan itulah kehinaan yang besar. Jadi keistimewaan ayat Quran ni, keistimewaan ayat Quran ni dia kait ke semua. Apa sahaja tindakan kita di dunia dengan kesudahan kita kelak di akhirat. Kalau gini, kemana hujung pangkal kita? Kalau sini seperti sini seperti sini menentang Allah, na lahu naru jahannam, anna lahu nara jahannam. Orang yang menentang Allah akan dapat neraka. Tidak kata cerita penentangnya saja putus dengan akhirat, tidak. Ayat Quran ni dunia akhirat tak miss. Sebab situlah hakikatnya kita akan pergi esok. Begitu juga dalam ayat 61 tu, orang yang menyakiti Rasulullah lahum azabun alim. Azab tu tak ada atas dunia ni. Menyakiti Rasulullah tu berlaku atas dunia ni. Jadi Allah Taala gabung perbuatan mereka atas dunia ni hakikatnya akan dirasai akibat dia di akhirat kelak. Tidak kata putus. Itulah orang beriman. Sifat orang beriman seperti gitulah. Segala perkiraan dia, segala tingkah laku dia, tindak tanduk dia tak boleh putus dengan akhirat. Orang yang beriman sahaja yang segala tindak tanduk dia terhenti sekat dunia. Orang beriman tidak. Dia mengambil kira dunia dan akhirat dua-dua sekali. Barulah dapat kebahagiaan sebenar dunia dan akhirat. Itu. Lepas tu ayat yang ke 64 tu sambungnya lagi. Cerita berkenaan dengan sikap buruk orang munafik ni. Dan rasanya ni insya-Allah kita akan sambung di kesempatan yang seterusnya insya-Allah. Ada sikit lagi beberapa tu berkenaan dengan orang munafik. InsyaAllah hari ini kita akan sambung di kemudian hari insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.